Imam, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekali lagi kita mengucapkan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan memulakan pengajian baru kita membaca kitab Jawharatul Tauhid, kitab akidah. Cuma sebelum saya meneruskan kepada kitab kita pada malam ini, insya-Allah tuan-tuan dan puan, saya akan mewakafkan satu kitab, iaitu Sirah Nabawiyah, kitab berkenaan dengan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada surau ini, supaya untuk menggalakkan tuan-tuan dan puan ini baca sirah. Saya fikir banyak sebenarnya kitab sirah ni, tapi kadang-kadang ustaz ni dia terlupa nak bimbing. Kita tu mengaku cari kitab, takut salah kitab. Jadi antara kitab sirah yang terbaik yang menceritakan tentang kisah hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada kelahiran baginda, bahkan sebelum kelahiran baginda sehingga kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah kitab yang dikarang oleh Syekh Safiur Rahman Al-Baghfuri, kitab yang sangat terkenal. Kerana kitab ini kelebihannya dia mengumpulkan riwayat-riwayat yang sahih berkenaan dengan sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya tengok tadi kat surau kita ni tak ada lagi kitab sirah. Kita ada. Apa tajuk dia? Sama. Sirah Nabawiyah juga. Syekh yang kita Al-Mubarak jumpa dalam buku. Saya tak tahu. Saya dah tengok video-video. Tak apalah. Kalau ada, maknanya kitab ni juga diwakafkan kat sini lah, biar banyak sikit. Kalau kita ada free, kita boleh baca. Antaranya yang mencetuskan saya untuk wakafkan kitab ini tuan-tuan ialah disebabkan oleh kadang-kadang kita ada banyak kekeliruan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama bila kita sambut 1 Muharram Hijrah. Masih ada kalangan kita yang menganggap bahawa 1 Muharram itulah bermulanya penghijrahan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu bukanlah menyebabkan sampai rosak akidah, tidak. Tapi kita jagalah sejarah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jangan terlampau naif sangat tentang sejarah Nabi, nanti diketawakan oleh orang bukan Islam. Ya, jadi perpindahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula pada 27 Safar dan Nabi sampai ke Madinah, terutama di Quba, belum masuk Madinah lagi. Tapi kita kata sekarang ni Quba ni sebahagian daripada Madinah lah, pada 8 Rabiul Awal, dan Nabi benar-benar sampai ke Madinah di Yathrib itu pada 12 Rabiul Awal. Maknanya bukan pada 1 Muharram. 1 Muharram itu ialah awal perkiraan tahun dalam takwim hijrah. Itu perkiraan takwim hijrah betul 1 Muharram. Maknanya nasyid yang dibuat tu saya fikir tak ada salah dia dah. 1 Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam hijrah. Dia pun sebut dalam lirik nasyid tu kan, perkiraan tahun Islam hijrah. Maknanya 1 Muharram tu perkiraan tahun. Cuma bila sebut hijrah, lepas hijrah tu perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Dekat situ ada orang beringat bahawa 1 Muharram perpindahan. Tidak. Perpindahan tu nak refer kepada perkataan hijrah. Itu hijrah Nabi itu adalah yang dimaksudkan dengannya perpindahan Nabi daripada Mekah ke Madinah. Ya. Dan banyak lagi lah. Sirah ini sebenarnya sangat-sangat baik. Saya sangat syurkan kalau ada di rumah kita lagi baik, dan kita boleh jadikan rujukan pada setiap waktu dan masa itu. Ini tuan-tuan boleh simpan lagi kan. Buku-buku kita dekat dalam ni. Subhanallah. Kena tulis sikit pun. Saya beli sikit ke apa je. Supaya anak-anak kita kalau ada orang ada tidur kat surau, ada program kat surau, boleh untuk buat rujukan sikit buku kan. Okey. Tuan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada topik kita, iaitu kita insya-Allah akan memulakan kitab Matan Jawharatul Tauhid dengan syarah ini yang ditulis oleh seorang ulama Jawi yang tak dikenali, sebab dia sendiri pun tidak menamakan nama dia dalam kitab ini. Jadi subhanallah, sumbangan dia itu betul-betul kerana Allah Azza wa Jalla, ikhlas. Maknanya dia tulis ni, dia pun tak tulis siapa, maknanya dia itu sendiri kan. Dia tak letak pun nama dia, betul-betul dia terjemahkan kitab ini untuk khidmat kepada umat Islam. Jadi
subhanallah, makna pahala dia tu mengalir ila yaumil qiyamah. Tak apalah, makna kita tak kenal dia, tetapi subhanallah, Allah Azza wa Jalla dan Ahlus Sama, penghuni langit, sudah tentu akan mengenali dia. Siapa sebenarnya orang yang menulis kitab ini? Ya, sebab itulah kita baca dalam kitab ini, tuan-tuan, dia tulis, diterjemahkan oleh seorang ulama Jawi dengan bahasa Melayu. Jazallahu mu'allifihi ma khairah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang baik kepada dua orang penulis ini, iaitu penulis yang asal matan Jawahar Tauhid ini, Imam Ibrahim An-Naqali, dan juga yang mensyarahkan matan ini di dalam bahasa Melayu kita. Kalau tuan-tuan tengok ni kitab Jawi, payah nak baca rusak klasik ni kan. Sebenarnya ada yang tulis dalam tulisan Rumi, tapi dia ambil daripada syarah Al-Imam Al-Baijuri. Ini syarah yang sangat panjang dan sangat dalam perbahasan dia. 600 lebih muka surat. Saya yakin mungkin kalau tak saya mati dulu, tuan-tuan dulu. Jadi kita tak habis rasa mengaji kan, ataupun mungkin 10 tahun ke agaknya kan, saya dah pencet pun tak habis lagi. Jadi kita baca kitab ini. Kitab ini tuan-tuan dia nipis sahaja, tak boleh jadi semangat. Nipis je kan, sebenarnya boleh tahan juga kalau dia tulis dalam tulisan Rumi kan. Tapi sebab kita tengok dia nipis 78 muka surat sahaja, dan memang syarah dia pun tak banyak lebar sangat, InsyaAllah kita akan mudah untuk memahami dan seterusnya. Yang paling penting kita dapat khatam, kita dapat tamatkan kitab ini. Okey, tuan-tuan muslimin muslimat, jadi kita baca kitab ini. Kitab ni murah saja. Kalau sesiapa yang nak milik sendiri, boleh carilah dekat Pustaka Syabab, ada di Indonesia, di PKNS Bani, di PKNS Bani. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fi darin amin. Kata tuan pengarang kita, semoga Allah Taala merahmatinya dan memanfaatkan ilmunya di dunia dan di akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Ke surat 2 ya. Wabah. Kemudian daripada itu, maka inilah suatu syarah yang latif atas mukhtasar Jawharatul Tauhid namanya. Kata pensyarah kepada matan Jawharatul Tauhid ini, dia kata kemudian daripada itu, iaitu selepas daripada dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dia tahmid, dia ucapkan pujian kepada Allah dan selawat dan salam ke atas Nabi kita, ahli keluarga dan juga para sahabat Nabi SAW. Kemudian dia kata wabah. Ini ayat nak mula, nak start. Setengah kitab dia terjemah dan sayugianya, setengah kitab langgungkan kitab klasik. Kemudian daripada itu, maka inilah suatu syarah yang latif, suatu penjelasan, penerangan yang lembut, bukan kasar, maknanya mudah. Dia nak kata tu, makna dia nak orang kata tenangkan hati kita yang membaca ni. Oh, latif, lembut, senang makna ni kan, bagi semangat orang nak belajar ni. Atas mukhtasar, atas ringkasan Jawharatul Tauhid namanya. Atas ringkasan kepada kitab syarah Jawharatul Tauhid namanya, iaitu nama kitab asalnya. Mana sebenarnya kitab Jawharatul Tauhid ini ada syarah yang panjang, iaitu syarah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baijuri. Itulah syarah yang paling terkenal dan paling muktamad kepada kitab Jawharatul Tauhid. Jawharah ni maknanya permata, tauhid tu makna ilmu tauhid. Lupa nak beritahu kan. Itu dia punya terjemahan kepada tajuk kitab kita ni. Jawharah makna permata, berlian, intan, itu macam itulah. Adapun tauhid ialah ilmu tauhid. Jadi dia kata syarah ini adalah syarah yang halus, yang lembut, maknanya yang mudah, yang ringkas. Maksudnya dia dah ringkaskan daripada syarah yang asal, yang tebal, yang panjang, yang dalam, dia punya perbahasan dia. Dia dah ringkaskan, dia kata. Okey, bagi Syekh, iaitu penulis
kepada syarah matan Jawharatul Tauhid itu sendiri, yang namanya ialah Syekh yang fadil lagi alim, yang hebat. Fadil kata hebatlah, yang alim, yang amat-amat alim, sangat-sangat mendalam ilmu. Al-Imam Ibrahim Al-Laqani. Al-Imam Ibrahim Al-Laqani, dia adalah seorang Misri, seorang Mesir, yang mana dia hidup dalam kurun yang ke-11. Seorang ulama besar pada ketika itu yang menjadi rujukan ramai para ulama yang lain. Dan disebutkan bahawa pada zamannya, tuan-tuan, ramai murid-murid bahkan yang akhirnya menjadi ulama mengaji dengan Syekh Ibrahim Al-Laqani. Dia bukan tulis satu kitab ni saja, dia ada banyak lagi kitab-kitab. Ini salah satu sahaja daripada kitab Syekh Ibrahim Al-Laqani, pemilik asal kepada matan Jawharatul Tauhid. Jadi dia kata ini adalah syarah kepada kitab Jawharatul Tauhid yang asalnya ditulis oleh Al-Imam Al-Fadil Ibrahim Al-Laqani nawwarallahu dharihahu. Ini cara kita beradab dengan orang yang telah meninggal dunia, terutamanya kalangan alim ulama kita. Kita sebut nama alim ulama kita, ujungnya kita doakan dia, nawwarallahu dharihahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada kuburnya. Jangan pula alim masih hidup kita bagi macam tu, jangan. Kawan hidup lagi, nawwarallahu dharihahu. Jangan. Ya, kita tak faham, kita nak ikut kitab dah. Maksudnya ialah alim yang telah meninggal dunia. Kalau tak alim pun boleh jugalah. Kita sebut nama bapa kita, nawwarallahu dharihahu, boleh, tak ada masalah. Sesengah kitab dia kata qaddasallahu ruhahu atau sirrahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyucikan rohnya, maknanya menyucikan rohnya daripada dosa, noda, merahmatinya, mengampuninya. Kadang-kadang ghafarallahu lahu, kadang-kadang rahimallah. Ini semua doa. Sebut nama orang dah meninggal tadi, semoga Allah Ta'ala mengampuni. Sebut nama orang meninggal, rahimahullah. Ataupun orang Melayu kita selalu start awal, Allah yarham, maknanya semoga Allah merahmati. Kalau hujung, rahimahullah, kadang-kadang rahmatullah. Ini doa kita kepada orang yang telah meninggal ini. Sebagaimana kita esok dah mati pun kita nak doa daripada orang yang masih hidup. Sebab kita tak ada apa dah nak bawa ke sana, tuan-tuan. Habis dah, bekalan kita dah putus dah. Ya, kita sendiri maksudnya. Tapi orang lain masih boleh lagi. Tapi kita kena siaplah dengan bekalan kita. Bekalan kita tu, tuan-tuan, yang kita nak bawa balik ke alam akhirat tu, dia macam pakaian yang kita beli, yang kita pakai. Itu pakaian kita sendiri. Tapi pakaian kita tu, itu amalan kita ketika di dunia ni tak semestinya sempurna. Penuh dengan dosa, penuh dengan ketidaksempurnaan, kecacatan dan sebagainya. Jadi boleh jadi kita di alam akhirat nanti pakai pakaian compang camping, koyak sana koyak sini. Sebab tu kita perlu doa orang yang masih hidup. Dia orang akan doa begitu, Allahumma ighfirlah warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Doa orang yang masih hidup itu boleh membantu kita. Kita buat majlis tahlil, kita baca surah Yasin, kita baca tahlil la ilaha illallah, zikir, ayat Quran dan sebagainya. Tuan-tuan, kita doa Allahumma sawab misla sawab bizalika ila ruh, sekian. Kita doa, ya Allah, Kau sampaikanlah pahala bacaan ini kepada roh sekian. Kita minta supaya disampaikan untuk membantu yang dalam kubur tu, untuk membantu dia. Tapi kena ingat, kita yang masih hidup ni jangan sampai kita langsung tak pakai baju nanti di akhirat. Yang tu dia orang tak boleh bantu. Tengok-tengok dekat akhirat bogel terus. Rupa-rupanya dia pergi upah lah. Dia kata kalau aku mati nanti, yang ni duduk 10,000 kan, jemputlah berapa ramai orang untuk sembahyang jenazah bagi aku esok, supaya dia orang dapat doakan orang ramai tu. Itu tidak ikhlas, dibayar untuk pergi solat jenazah. Kita nak orang yang solat jenazah dia untuk ramai orang pergi tanpa tak ada siapa yang suruh. Itu yang terbaiklah, ya. Jadi tuan-tuan, ini cara adab kita dengan orang telah meninggal dunia, terutama tokoh-tokoh yang hebat. Maka kita sebutlah doa-doa di hujung nama dia, nawwarallahu dharihahu, semoga Allah Ta'ala memberikan cahaya kepada kubur. Dharih makna kubur. Dan kunamai akan syarah aqidatul iman dalam syarah Jawharatul Tauhid. Jadi dia kata, aku namakan kitab aku ini, cuma kat depan ni tak ada nama, kan?
Jadi dia kata, aku namakan kitab aku ini yang mensyarahkan kitab Jawhar Tauhid ini dengan nama Syarah Aqidatul Iman. Dia bagi nama Aqidatul Iman. Aqidah tu iman, iman tu akidah. Walaupun ada sebenarnya beza dia kan. Maksudnya akidah iman ni lebih kepada bunyi Melayu. Ya, akidah ni kalau Melayu kata pegangan. Iman tu iman lah, pegangan iman. Lebih kurang macam itulah. Bahkan akidah pun dah dijadikan bahasa Melayu kan. Jadi dia namakan kitab dia ini Syarah Aqidatul Iman dalam Syarah Jawhar Tauhid. Dalam mensyarahkan, menjelaskan, menerangkan matan Jawhar Tauhid, iaitu kitab yang asal yang dikarang oleh Imam besar Al-Imam Ibrahim Al-Laqani rahmatullahi alaih. Hal ini ibaratkan dengan bahasa Jawi. Jadi dia kata, aku ibaratkan kitab aku ini, ataupun aku tuliskan kitab aku ini dengan bahasa Jawi, iaitu dengan tulisan Jawi. Zaman dulu dipanggil bahasa Jawi, sebenarnya bahasa itu Melayu kan. Tapi tuan-tuan jangan baca pula bahasa Jawi. Memanglah kitab Jawi lama ni dia tu tak ada titik kan. Tak ada titik ni, kalau dalam Quran ni dia jadi alif maksurah kan. Jangan baca Jawi pula. Kan dia kata, oh rupanya bahasa Jawi macam Melayu juga. Sebab tu kena pandai baca kitab ni kan. Kau ibaratkan dengan bahasa Jawi supaya mudah bagi orang yang mubtadi dalam agama. Jadi dia kata, aku tulislah dalam bahasa Melayu, tulisan Jawi, supaya mudah untuk orang yang baru mula nak memahami agama. Mubtadi maknanya orang yang baru nak berkenalan, baru nak mula belajar agama. Tuan-tuan bayang alim ulama kita dulu macam Syekh Daud Al-Fatani rahmatullahi alaihi, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ni subhanallah, dia orang ni tuan duduk di Mekah kadang sampai 20-30 tahun. Duduk di Mesir kan berpuluh tahun tuan. Dia orang ni bahasa ni pun dah tak ada dah. Orang kata makna bahasa Melayu tu dah jadi memang macam orang Arab dah. Tapi subhanallah balik juga ke tempat, ke tanah air masing-masing. Sebab apa? Khidmat untuk sampaikan agama. Sebab dia tahu kalau dia duduk kat sana orang tak perlukan dia. Sana dah ramai alim ulama. Dia balik juga ke tempat asal dia. Sanggup dia terjemahkan kitab. Tak ada nama pula tu tuan-tuan. Bayangkan. Nama pun tak ada. Jadi kita nak kredit kat siapa pun tak tahu kitab kan. Kan? Maknanya kita tak tahulah, tapi Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui ilmu dia tu. Pahala dia mengalir masuk. Mengalir tu dah masuk. Masya-Allah. Macam sungai mengalir. Tak berhenti. Jadi dia khidmat untuk kita. Dia terjemahkan kitab itu, bahkan disyarahkan pula. Semata-mata nak bagi kita yang tak reti ni tu tak faham. Kalau dia tu subhanallah, dia mengaji hak tinggi-tinggi, tapi dia tulis, dia terjemah, dipermudahkan supaya kita yang baru nak belajar, termasuk saya juga, dapat faham agama. Dan kupohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dalam sempurnanya dengan hormat penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok dia punya mula dia tu macam mana tak lupa. Tadi dah sebut dah bismillahirrahmanirrahim. Kata pujian lagi, selawat lagi, ulang balik kan. Kupohonkan kepada Allah taala taufik, sokongan. Minta petunjuk lagi dengan Allah taala dalam sempurnanya, dengan hormat, dalam kesempurnaan Allah Azza wa Jalla itu dengan segala sifat yang maha hebat, dengan hormat penghulu. Masya-Allah. Sebut pula Nabi kita. Tuan-tuan, begitu alim ulama kita ni. Begitu sekali berhati-hati. Makna dia letakkan diri dia di hadapan Allah Azza wa Jalla, tak ada satu apa. Zero. Dan dia letak Nabi itu setinggi-tinggi penghormatan sebagai manusia yang kamil, yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Manusia yang paling sempurna di kalangan manusia lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana macam orang kata nak minta lalu lah, nak minta lalu. Pasal ilmu yang kita duk ngaji ni tuan-tuan, ilmu agama ni, tauhid, tafsir, fiqh, usul fiqh, apa benda pun tuan-tuan, ni semua ilmu yang kita waris daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita nak mengajar ilmu yang dia sampai ni, maknanya kita minta izin, minta lalu kan.
Maka kata Syekh rahmatullahi alaih, maka dia bermulalah nak mensyarahkan kitab ini. Dia kata, maka kata Syekh rahmatullahi alaih, iaitu Syekh Al-Imam Ibrahim Al-Laqani, yang punya matan yang asal. Bismillahirrahmanirrahim, kata Syekh Ibrahim Al-Laqani. Kat dalam kurungan tu makna kata Syekh Ibrahim Al-Laqani. Yang luar tu yang tuan kitab ini syarahkan kata-katanya. Yakni kumulai dengan berkat asma Allah Ta'ala yang memberi anugerahnya akan hambanya, lagi yang memberi nikmat akan dia. Jadi tuan-tuan tengok, ikut yang saya baca sajalah. Dia kalau ikut yang Jawi Lama ni memang cara tulisan dia ya, memang kadang kita tak faham. Tapi tutup buku baca macam tu lah. Dia tak ikut sangat dia yang dia tulis ya? Jadi dia kata kumulai Bismillahirrahmanirrahim, iaitu tuan yang asal ni bila dia nak tulis kitab dia, dia tulis Bismillah tu sebab apa? Dia nak kata kumulai dengan berkat nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi anugerahnya akan hambanya, lagi yang memberi nikmat akan dia. Maknanya begitu sekali dalam penulisan ni, dia meletakkan diri dia tu begitu sekali bergantung dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi dia ambil berkat nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentulah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala terkandung di dalam kalimah yang sungguh mulia dalam setiap perbuatan kita, iaitu kalimah basmalah. Sehingga Nabi SAW mengatakan, kullu amrin tibalin lam yubda' bismillah fahuwa abtar. Ataupun setengah lafaz dia kata fahuwa aqta atau jazam. Ya, setiap perkara yang penting, yang ada urusan yang utama, yang serius, yang tidak dimulakan dengan bismillah, yang tak dimulakan dengan nama Allah, fahuwa abtar, maka ianya terputus. Terputus apa? Terputus daripada rahmat Allah, terputus daripada bantuan dan pertolongan Allah, terputus daripada barakah, keberkatan yang Allah Azza wa Jalla turunkan. Sebab tu kadang-kadang yang tak dimulakan dengan bismillah ni dia jadi pincang. Banyak je benda tak jadi sebab tak ada keberkatan ya? Sebab itulah maka dimulakan dengan bismillah. Dan makna bismillah dalam kurungan bismillah, dan makna bismillah iaitu kemuliaan Allah. Erti Allah ini zat yang wajibul wujud. Bismillah iaitu dengan kemuliaan Allah. Tuan-tuan tengok kat sini. Ini kena syarah lebih sikit. Dia ada 3 kalimah di situ. Disebut bismillah. Tuan-tuan nampak 3 ke 2? 3 ke 2 kat situ? 2, 3. Macam mana je? Nampak 3. Oh, itu bunyi. Kalau tulisan ba, sin, mim, 1 kalimah. Kalau ikut tulisan, kemudian Allah. Ada berapa kalimah? Kalau ikut tulisan 2, sebenarnya ada 3 kalimah di situ. Ya, sebenarnya ada 3. Yang pertama ialah huruf ba. Yang pertama ialah huruf ba. Kemudian huruf ba itu disambung dengan kalimah ismun. Kalau kita mengaji bahasa Arab komunikasi, yang mula-mula kita akan belajar kan, masmuka. Siapa nama kamu? Kita berjawab ismi Muhammad. Nama aku Muhammad. Itu asal daripada kalimah isim. Ismun, isim. Cuma hamzah dia tu bukannya hamzah qata, bukannya hamzah yang tertulis. Dia hamzah yang tak ditulis. Dipanggil hamzatul wasl. Hamzah yang kalau dia bersambung sebelumnya maka dia hilang. Maka dia hilang. Jadi sebab itulah bila sebelumnya ada kalimah, ada huruf, itu huruf ba, kita sambungkan maka alif dia hilang. Sebenarnya 2 kalimah. Satu ba, satu isim, dan selepas itu satu lagi kalimah iaitu Allah. Jadi bismillah. Ba ni tuan-tuan, ba ini maksud dia boleh jadi lil musabah, lil musahabah,
Jadi kalau lil musahabah, makna kita kata ba itu maksudnya ialah dengan keberkatan. Dengan keberkatan. Dan boleh jadi juga ba itu dengan maksud isti'anah, iaitu dengan pertolongan. Boleh jadi peranan ba di situ memberi makna dengan keberkatan ataupun dengan pertolongan. Maksud dia di situ. Kalau orang Arab dia kata contohnya katabtu bil qalam, aku menulis dengan al-qalam, itu dengan pen. Maksud dekat situ ialah isti'anah, aku menulis dengan bantuan pen. Dia kurang macam itulah. Jadi maksud dia nak kata fungsi, fungsi ba dekat situ. Tapi yang biasa para ulama maksudkan di situ ba itu fungsinya dengan pertolongan. Maksud ba itu tujuannya ialah diletakkan di situ supaya kita gunakan selepas kalimah selepas itu Ismullah Ar-Rahman Ar-Rahim apa semua tu, itu kita nak bergantung dengan kalimah yang selepas itu. Macam tu. Ya, okey. Jadi selepas daripada ba itu ialah kalimah isim, ismun. Isim ni selalu diterjemahkan sebagai nama. Di sisi para ulama nahwu, tuan-tuan, dia orang ada perbahasan panjang. Kita ringkas saja malam. Isim ni di kalangan para ulama Basrah dipanggil Basriyun. Mereka mengatakan isim ni asal daripada kalimah samawa. Dia kalimah-kalimah Arab ni, tuan-tuan, dia ada rubut dia. Dia ada kata akar dia. Okey. Jadi bila sebut isim, ulama-ulama yang hebat dalam bidang nahwu di Basrah ketika itu, ahli nahwu ramai di Iraq, tuan-tuan. Dan selalunya berlaku pertembungan pandangan antara dua pakar ilmu nahwu ni, antara golongan Basriyun, ulama-ulama nahwu di Basrah, dengan ulama-ulama nahwu di Kufah. Dia orang yang mendahsyat, cukup hebat sekali. Jadi kalau yang di Basrah dia kata isim ni asal daripada kalimah samawa. Kalau yang di Kufah pula dia orang kata isim ni asal daripada kalimah wasama. Jadi kalau wasama ni makna dia ialah alamat, tanda. Makna dia alamat ataupun tanda. Sebab itulah selalunya isim ni dirujuk kepada kalimah yang asalnya wasama, iaitu dengan maksud tanda. Tanda tu maknanya nama lah. Nama lah. Jadi nama yang kita ada untuk setiap orang ada sekarang, saya ada nama, tuan-tuan dan perempuan ada nama, semua tanda kepada zat tubuh badan kita. Sebab tu kita kena ada nama, kan? Kalau tak ada nama susah. Dan nama jangan bagi semua sama, kan? Bagi lain sikit, kan? Tapi jangan pelik sangat sampai tak ada makna, kan? Okey. Jadi asalnya kalau mengikut orang Kufah, dia kata asal daripada wasama. Wasama tu makna tanda. Itu diterjemahkan akhirnya isim itu dengan nama. Bila sebut isim makna nama, itu yang kita kata dengan nama Allah. Makna dia kata isim daripada kalimah wasama. Tapi saya, tuan-tuan, lebih takjub dengan pandangan ulama Basri. Dia kata isim itu daripada kalimah samawa. Daripada kalimah samawa. Dan dalam Al-Quran bila Allah Azza wa Jalla dia sebut sama dalam bentuk yang plural. Sama ni makna langit. Makna sama iaitu langit, satu langit. Kalau banyak langit disebut samawat. Samawat iaitu langit-langit. Allah Ta'ala ada berapa banyak langit, tuan-tuan membuat? Satu je. Sudah. 7 petala langit. Jangan sampai tak tahu, dalam Quran banyak kali ulang. Samawat tu Allah Ta'ala ada 7 petala langit. Manusia hari ini, tuan-tuan, sepakar mana pun ahli astronomi tak dapat bongkar hanya langit dunia, langit yang pertama. Tak habis cerita dia, tuan-tuan, kita. Kan? Bayangkan kita di bumi sebenarnya kalau nak banding dengan matahari sangat kecil. Matahari itu 100 kali ganda diameter bumi, besar matahari. Dan matahari dalam galaksi kita Bima Sakti bukan dia tu je sebiji. Ada ratus juta yang sama macam matahari kita ni, bahkan ada yang lagi besar. Satu galaksi. Ikut ahli astronomi dia kata ada berbilion galaksi di angkasa lepas. Berbilion, tuan-tuan. Maknanya bumi jadi apa, tuan-tuan?
Titik pun tak nampak dah. Bunyi halus di bumi. Kalau kita ni tak cerita. Sebab itulah bila Fir'aun dia sombong. Dia kata ana rabbukumul a'la. Faqala ana rabbukumul a'la. Lalu kata Fir'aun, aku adalah Tuhan kamu yang maha tinggi. Fir'aun perasan dia Tuhan. Allah Ta'ala kata, a'antum asyaddu khalqan am as-sama'u banaha. Adakah ciptaan kamu itu lagi hebat daripada aku menciptakan langit, manusia? Fir'aun, aku cipta kamu hanya daripada setitis air mani. Kamu rasa kamu hebat? Aku menciptakan langit, kata Allah SWT. Bahkan Allah Ta'ala bukan cipta langit sahaja, tuan-tuan. Allah Ta'ala menciptakan kursi. Allah Ta'ala menciptakan arash. Bandingan kursi dengan 7 tala langit, tuan-tuan, seumpama sebentuk cincin yang dilempar di tengah-tengah padang pasir luas. Kursi Allah tu yang kita sebut wasi'al kursiyyus samawati wal ardh dalam ayatul kursi. Kursi Allah tu bukan kursi macam ni, jangan bayang macam ni. Macam mana rupa Allah Ta'ala alam, tak tahu. Dia terbayang kursi dia. Allah Ta'ala ada kursi tu. Tak tahu. Itu bukan urusan kita. Tapi nak cerita, Allah Ta'ala sebut dalam ayatul kursi, kursinya meliputi langit-langit dan bumi. Allah Ta'ala dia ada kursi yang besarnya, tuan-tuan. Nak banding dengan langit-langit ni yang kita cerita tadi, baru tuan-tuan langit dunia pun tak habis cerita lagi. Tak ada ahli astronomi yang berjaya hari ni cipta peta langit tu. Tak ada, kita tak tahu mana border. Allah Ta'ala, Allah memiliki 7 tala langit. 7 tala langit nak lawan, nak banding dengan satu kursi Allah Ta'ala cipta. 7 tala langit jadi seperti sebentuk cincin yang dilempar di tengah padang pasir luas. Tapi itu bukan yang paling besar yang Allah Ta'ala cipta. Allah Ta'ala ada yang lagi besar dia cipta daripada kursi. Apa dia, tuan-tuan? Allah Ta'ala ciptakan arash. Arash Allah nak banding dengan kursi. Kursi menjadi sebentuk cincin yang dilempar di tengah padang pasir luas. Allahu Akbar. Itulah kehebatan Allah Azza wa Jalla. Jangan kita rasa kita ni hebat sangat. Di atas dunia ni ada rumah bandar sebiji, tanah 10,000 square feet. Hebat dah kita ni. Hari ni sampai sekarang, tuan-tuan, orang cari MH370 tak jumpa. Bumi je, tuan-tuan, belum pergi planet lain lagi. Bumi ni punya luas ni tak jumpa MH370. Katanya dia tenggelam dekat lautan Hindi. Lautan Hindi ni nak menyelam macam mana, tuan-tuan? 10 kali ganda lagi tinggi daripada KLCC. 4,000 meter dasar laut. Kapal selam pun boleh ditulepas dia. Jadi itu dia. Mana Allah Azza wa Jalla maha hebat, tuan-tuan. Dan dalam Quran Allah Ta'ala dia tu, ialah dia suruh kita lihat langit bumi, tapi dia suruh paling simple, tuan-tuan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kamu sendiri kamu lihat, tak payah tengok yang lain. Diri kamu sendiri itu kamu tengok. Kaji diri kamu sendiri. Macam mana kamu boleh melihat, boleh cakap, boleh gerak. Dan hari ini banyak dapatan-dapatan sains yang menunjukkan kehebatan, keajaiban penciptaan manusia. Itu kalau nak cerita pasal DNA panjang pula. Saya antara peminat Harun Yahya. Kita baca lah macam buku Harun Yahya. Boleh beli buku Harun Yahya tu, kalau letak kat library kita. Ya, Harun Yahya. Dia seorang pemikir Muslim scholar yang banyak tuan-tuan bawa pendekatan tidak melalui sains. Tuan-tuan, panjang cerita kita. Bismillah. Okey. Jadi itu kemuliaan Allah, arti Allah ini zat yang wajibul wujud. Jadi Allah Subhanahu wa taala, bila kita sebut Allah ialah zat yang wajibul wujud. Dialah satu-satunya zat yang wajibul wujud. Kita akan bahas di panjang nanti dalam masalah sifat. Ringkasnya, yang lain daripada Allah maka dia mungkinul wujud. Maknanya harus wujud. Okey. Jadi siapa yang harus wujud? Yang selain daripada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala ini wajib ada. Maksud wajib ada iaitu apa? Iaitu Allah Azza wa Jalla tidak sekali-kali bermula dengan tiada. Sebab apa? Sebab dia wajib ada. Adapun kita, sebab apa kita ni harus ada? Sebab apa kita ni termasuk dalam mungkinul wujud? Mungkin ada atau harus ada, kerana kita semua ni, bahkan seluruh alam semesta bermula dengan
Kita ni semua tak ada dulu tuan. Alam semesta keseluruhannya semua tak ada. Arash tak ada, kursi tak ada. Kana Allah wa lam yakun syai'un. Kana Allah wa lam yakun syai'un qablah. Allah Ta'ala dah ada dan tidak ada yang lain bersama dengan. Allah Ta'ala dah ada dan tidak ada yang ada sebelumnya. Masuk kita. Jadi Allah itu ialah zat yang wajib wujud. Yang wajib ada bermakna zat yang tidak bermula dengan tiada. Kalau dalam ilmu sifat 20 yang kita akan masuk nanti, dia akan sebut termasuk di dalam sifat qidam. Allah Ta'ala itu zat yang wajib wujud, yang tidak bermula dengan tiada. Itu yang bersifat kamalat, iaitu yang bersifat kamalat, iaitu yang bersifat sempurna, maha suci daripada sifat naqais, yang maha suci daripada sifat naqais. Tuan-tuan, Allah adalah nama yang merujuk kepada zat Allah Azza wa Jalla. Disebut Allah ini sebagai ismul zat, satu kata nama yang merujuk directly kepada zat Allah Azza wa Jalla. Para ulama diorang bahas, sebahagian mengatakan bahawa Allah ini adalah kalimah ajam, iaitu kalimah bukan Arab. Kalau dia kalimah bukan Arab, selalunya kalimah bukan Arab ini dia sama ada makna atau tak ada makna. Kalau ada makna dalam bahasa dia lah, sebab dia bukan bahasa Arab. Macam nama saya lah, Aizam ni tak ada. Tuan-tuan, tak ada makna dalam bahasa Arab sebab dia bukan bahasa Arab. Saya pun tak tahu bahasa apa. Masa saya mengaji dahulu, Syekh saya bahagiannya dia panggil Azzam. Dia tukar nama saya. Nasib baik saya ada Muhammad Aizam lah kan. Jadi dia panggil Azzam. Dia nak bagi ada nama lah, ada makna kan. Jadi sebahagian ulama' dia kata Allah ni adalah kalimah ajam, iaitu kalimah bukan Arab yang tak ada apa-apa makna. Ada ulama' yang kata macam tu. Sebab kalau dia kalimah yang bukan Arab, maka tak perlu nak dicari rukut dia ataupun kata asal dia, kata akar dia. Tapi yang lebih tepat lagi ialah Allah ini dia adalah kalimah Arabiyah. Dia adalah kalimah Arab yang ada asal kata dia, ada kata akar dia. Jadi ulama yang kata bahawa kalimah Allah ini dia mempunyai kata akarnya, mereka ijtihad, mereka kata dia berasal daripada kalimah ilahun. Kalimah Allah ini asal daripada kalimah ilahun, kalimah ilah yang kita duk mengucap tu la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang selayak disembah kecuali Allah. Jadi asal daripada kalimah ilah. Ilah tu maksudnya dia adalah Tuhan. Cuma ilah ni makna dia Tuhan yang umum, generic term. Dia satu terminologi yang umum. Dia tak refer kepada mana-mana Tuhan. Tuhan boleh jadi dewa, boleh jadi berhala, boleh jadi orang. Ya? Dia adalah kalimah yang umum. Okay. Ilah. Jadi macam mana nak dia khususkan? Maka daripada ilah itu ditarifkan. Ditarifkan maksudnya ditambahkan alif lam. Dia panggil alif lam ta'rif, maka jadilah dia al-ilah. Maka jadilah dia al-ilah. Ni ijtihad ulama-ulama kita. Dia jadilah al-ilah. Dia macam putih lah. Kalau artikel dia umum kan. Kalau mana dia jadi khusus. Jadi bila dia tambah alif lam, dia jadi satu kalimah yang khusus, yang ada makna yang khusus. Mana Tuhan yang khusus. Al-ilah. Daripada al-ilah itu, hamzah yang pertama tu, yang baris bawah tu, al-i tu kan. Al-i tu, yang i tu dihazafkan, dibuang. Dibuang dan ditambah dengan dua lam litafkhim, untuk ditebalkan. Jadi bila dibuang dia jadi apa? Dia jadi alah itulah kan.
Jadi dia tambahkan 2 lam untuk ditafkhimkan. Tuan-tuan tengok dalam Allah tu ada 2 lam tu, sebenarnya ada satu atas tu kan. Mana ada satu lagi, mana ada 3 lam. Maka bacaannya tafkhim. Kita tak baca Allah. Itu mungkin orang India aku baca kan. Sebab pelak lidah dia. Tapi kita yang boleh baca, maka kita baca dengan tafkhim, mufakham. Dia itu Allah. Itu sebutan dia yang kita dapat secara simai. Kita dapat ni daripada satu generasi ke satu generasi. Sebab tu tak boleh pandai-pandai baca sendiri kan Quran ni. Kena bersanad. Kami dulu ngaji sanad kan? Tapi tak apalah, bukan semestinya kan. Kalau tuan-tuan ada kelapangan boleh carilah tu yang bersanad kan. Okey. Jadi tuan-tuan, asalnya ialah daripada ilah, iaitu Tuhan maksudnya. Sebab itulah kalimah Allah itu ada mengandungi maksud, sebagaimana semua nama-nama Allah Azza wa Jalla yang lain. Semua nama-nama Allah ada makna dia, ada maksud dia, ada sifat. Setiap nama Allah mengandungi sifat. Sebagaimana nama, begitulah sifat. Termasuklah nama Allah itu sendiri mengandungi sifat. Apa dia sifatnya? Sifat uluhiyah Allah Azza wa Jalla. Itu sifat Allah lah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Allah itu dia ialah alladhi ya'lahu kullu syai'in wa ya'lamu kullu khalqin. Allah itu ialah satu kalimah yang merujuk kepada satu zat yang segala sesuatu mempertuhankan dia dan segala makhluk menghambakan atau menyembahkan diri kepadanya. Jadi kalimah Allah itu adalah kalimah Arabiyah, adalah bahasa Arab yang asal daripada kalimah al-ilah. Itu Tuhan yang terkhusus yang hanya refer kepada yang selayaknya disembah, iaitu Allah Azza wa Jalla. Mana kalimah Allah itu mengandung sifat. Sebab itulah kalimah Allah ni tak boleh sembarang orang guna. Bila Kristian nak guna kalimah Allah ni, itu tak benar. Ada orang kata tak apa Ustaz, bagilah dia guna, sebab kita boleh dekatkan kita dengan agama dia untuk dakwah. Tuan-tuan, dalam kes Harold Catholic Weekly yang berlaku tahun 2009 kan, dia buat official review, dia buat semakan semula penghakiman. Tuan-tuan, tujuan dia orang jahat. Sebab saya handle kes ni, yalah yang handle di mahkamah tu bukan negara lah, tapi saya yang menyediakan bahan-bahan untuk literasi lah ataupun literature di mahkamah. Macam mana kita nak counter hujah orang Kristian. Sebab tuan-tuan, mereka bukannya nak tukar nama Tuhan dia, iaitu Tuhan Bapa tu kan. Sebab orang Kristian ni kan ada 3 Tuhan kan. Yang paling besarnya Tuhan Bapa kan. Dia orang panggil Al-Ab lah, ataupun God the Father kan. Jadi dia bukannya niat nak tukar nama Tuhan dia tu yang ada dalam Bible, God apa semua itulah kan. Dia bukannya nak tukar nama Tuhan tu keseluruhannya kepada Allah. Kalau dia nak tukar keseluruhan kepada Allah, ini satu berita baik untuk kita. Mana kata keluar satu keputusan polisi daripada Vatican City Pope di Vatican untuk semua nganut Roman Catholic supaya ubah nama Tuhan Bapa dia orang, jangan bagi lagi Tuhan Bapa ni dan panggil Allah macam orang Islam panggil. Alhamdulillah. Tuan-tuan. Kan kalau betul macam tu. Tapi ini bukan, isunya bukan. Sebab isunya ialah dia orang nak terjemahkan perkataan God dalam paper mingguan Herald Catholic Weekly itu yang versi bahasa Melayu daripada God tu, yang versi bahasa Melayu dia nak terjemahkan kepada Allah, bukan Tuhan, dia nak terjemahkan kepada Allah. Adapun dalam Bible dia yang lain ataupun dalam keluaran penerbitan dia dalam bahasa-bahasa yang lain, baik bahasa Cina ke, bahasa India ke, bahasa Inggeris ke, bahasa-bahasa etnik di Sabah dan Sarawak, dia orang tak guna Allah. Tengok Bible dalam bahasa Cina, dia kekat Shangzu, Tianzu, Shanti. Kalau dalam
Tamil dia refer Tuhan, God the Father dia tu, bapa dia tu sebagai apa ni, Atma. Dia tak guna tu. Jadi ini sekadar translation. Dia nak buat terjemahan tu. Jadi kita faham apa tujuan dia. Apa tujuan dia? Sebab tu bagi orang Kristian, tuan-tuan, nama Tuhan dia tak penting. Nama Tuhan tak penting. Panggillah nama Tuhan itu dengan apa nama sekalipun. Dan orang Kristian, dia orang terjemahkan Bible dia orang, dia mengikut tradisi yang menjadi sasaran dia. Mana kata kalau dia masuk ke Sabah dan Sarawak, dia tengok orang ni dulu pegang dengan agama. Kalau dulu dia orang ni pegang dengan agama dinamism ni semua ni, iaitu agama yang sembah dewa apa semua ni. Tengok dewa dia orang yang paling besar tu dipanggil apa? Dia akan kekalkan nama dewa tu, dia akan translatekan Tuhan Bapa dia dengan nama dewa tu. Yang dia ubah konsep saja tu. Konsep ketuhanan yang dia ubah. Ini cara Kristian tu. Jadi tujuannya untuk kristianisasi. Sebab tu kalau dia orang hujah, dia kata benda ni dah ada dalam Bible. Okey, kita kata Bible ni sebenarnya asalnya Bible ini sebenarnya dalam bahasa, sudah tentulah bukan dalam bahasa Inggeris, kan? Sebab apa tuan? Nabi Isa orang putih. Nabi Isa orang mereka. Bukan. Nabi Isa alaihissalam yang Allah Ta'ala turunkan kepada Injil itu, dia adalah seorang yang berbahasa Syrianiyah atau bahasa Aramaik. Bahasa Syria lama. Bahasa Syria lama. Kalau Taurat ni bahasa Hebrew, bahasa Ibraniyah. Ini semuanya rumpun Semitik lah, rumpun Arab lah kita kata, tapi lain dia punya dialek dia, lain sangat. Ya. Kalau kita tengok dalam bahasa Aramaik, Tuhan dirujuk sebagai Elah ataupun Ilah. Elah ataupun Ilah. Maknanya dalam Injil yang asal dia tak guna Allah, dia guna Elah. Kalau Taurat dalam bahasa Hebrew yang asal, dia gunakan Elohim. Itu bunyi dia panggil Tuhan. Bahkan dalam bahasa Yahudi ni lagi banyak lah. Dia orang reka pula, ada Yahweh lah, ada Adonai lah, ada Jehovah lah. Kita pun tak faham mana satu dia pakai, kan? Jadi bid'ah lagi banyak lah dalam Yahudi, kan? Jadi tuan-tuan, sebenarnya asal dia orang tak ada pun. Kalau nak kata dia orang merujuk kepada kitab yang asal, kitab yang asal sudah tentulah dalam bahasa Aramaik, bahasa Syrianiyah. Sebab Injil diturunkan dalam bahasa Syria kuno. Tapi yang pastinya tuan-tuan, Allah Ta'ala tak jaga sama ada Injil maupun Taurat. Kita tahu ya Allah Ta'ala jaga satu-satunya kitab suci ialah Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Allah Ta'ala jaga. Yang lain Allah Ta'ala tak jaga. So Allah Ta'ala nak nasahkan. Sebab Allah Ta'ala nak gantikan dengan Al-Quran yang valid sampai hari kiamat. Jadi dia tak ada hujah. Kalau dia mengatakan bahawa dia refer kepada Bible yang ada pada zaman Rom, iaitu selepas daripada zaman Nabi Isa AS. Sebenarnya Bible itu bukan Injil. Dan diakui oleh orang Kristian kerana banyaknya contradiction dan banyaknya versi Bible. Dia orang pening kepala. Sebab tu di barat hari ini ada pengajian yang dinamakan sebagai hermeneutik. Itu satu pengajian yang mengkritik teks Bible. Tuan-tuan, ada tak kita dalam Islam boleh kritik teks Quran? Mana boleh? Kafir murtad kritik teks Quran. Tafsir cerita lain. Ni kritik tuan-tuan. Sebab tu ada di sana tuan-tuan di barat. Dia orang kritik sini kitabnya orang. Sebab apa? Sebenarnya Bible itu bukannya Injil. Sebab Bible itu hanya dikumpul selepas 50 tahun kematian Nabi Isa alaihissalam. Pendeta-pendeta yang ada di zaman Rom ketika itu, dia orang masuk Kristian, dia suruh pendeta-pendeta hak sakit baki ada ni supaya kumpulkan kononnya Injil. Dan kita dah tahu dalam Quran sebut fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min 'indillahi yashtaru bihi thamanan qalila. Inilah kerja pendeta-pendeta yang dia orang ni menulis dengan hawa nafsu dia orang sendiri, kemudian dia kata hadza min indillah, ini datang daripada Allah. Tujuan nak menjual ni tuan-tuan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dengan harga yang murah untuk keuntungan kepentingan duniawi kedudukan dia orang. Ini kerja-kerja pendeta tuan-tuan pada zaman Rom.
Maka dikumpulkanlah akhirnya jadilah satu kitab yang namanya Biblos dalam bahasa Greek. Dalam bahasa Greek. Ketika itu orang Rom kan, dia guna bahasa Greek. Jadilah satu kitab yang namanya Biblos. Dan orang Greek merujuk Tuhan itu sebagai Theos ataupun Kurios. Tak ada juga Allah. Kemudian ditranslatekan yang bahasa Greek itu kepada bahasa Inggeris, maka jadilah Bible. Ada orang putih kata God. God ni devil pun ya juga. Itu yang sebenar. Tiba-tiba sampai kat Malaysia, God terjemahan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Siapa ajar dia? God ni generic term, kan? Jadi kalau dia terjemahkan Tuhan lah. Kalau dia kata nama khas, T itu bagilah huruf satu sajalah. Kan? Ini tuan-tuan perancangan dia, agenda kristianisasi menerusi penterjemahan Bible. Sebab dalam akidah orang Kristian, Nabi Isa AS, kata dia orang bukan Nabi Isa adalah Tuhan lah. Dia orang anggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan lah. Dia kata akan turun apabila Injil, ataupun kita tak jangan guna Injil lah, tadi bukan Injil pun, Bible ni membumi ke seluruh umat di atas dunia ni. Maknanya semua orang atas dunia dapat akses Injil dan apa nama ni Bible dalam bahasa masing-masing. Ketika itulah baru Isa kalau dia orang kata Tuhan lah, kan, Nabi Isa akan turun. Sebab itulah dia orang translate dan sampaikan masuk sampai tak habis orang masuk dan dia orang translatekan bahasa itu. Dia dapat tangkap seorang masuk agama Kristian, dia translatekanlah bahasa, dia belajar bahasa dia orang tu sebagainya. Okey. Jadi dalam Islam tuan-tuan, nama Allah Azza wa Jalla bukan rekaan kita. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dia akidah kita. Bagi Allah nama-nama yang maha baik, maka kamu seru dia dengan nama-nama dia. Jangan reka-reka, tak boleh. Sebab nama-nama Allah Ta'ala ini tauqifi, wahyu. Orang Kristian dia pakai belasah aja tadi kan. Dia nak panggil Tuhan tu pakai nama aku pun tak ada masalah. Tapi kita orang Islam tak boleh kerana nama Allah tauqifi dalam Quran. Ini dia. Allah merujuk kepada Ismul Zat. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Razzaq, Al-Fattah, seterusnya. Jangan pandai-pandai kita panggil dengan nama lain. Nama kita pun marah kalau orang panggil dengan nama lain kan. Tapi orang Melayu ni dia pelik sikit, susah sikit Melayu ni. Nama elok-elok Muhammad dia panggil Mat, tu cepat mati tu. Tapi Muhammad ni kalau nak banding dengan Mahmud lagi parah. Muhammad ni mat tu mata, dia makna kata telah mati dah kalau dalam bahasa Arab kan. Tapi kalau Mahmud selalunya orang panggil apa tuan-tuan? Ringkan. Mut lagi parah tuan-tuan. Mut, mim tak mut, matilah. Hari-hari panggil dia. Matilah, mati semua. Ini orang Melayu punya penangan lebih. Dan elok dah Mahmud, panggil lah Mahmud kan. Contoh kena bagi nama anak Aisyah katanya. Aisyah. Jadi kalau kena ringkas pun kalau yang pertama okey, Aish. Aisyah tu okey, Aish tu mana hiduplah. Tapi kalau Syah tu manjang ragu selalu kan. Dah Syah ni mana ragu-ragu. Betul sangat. Okey. Okey, kita sampai habiskan Ar-Rahim habis. Okey, bersifat kamalan, okey, maha suci daripada sifat naqais. Dan makna Ar-Rahman selepas Allah Ar-Rahman iaitu bersifat mudah yang memberi rezeki akan hamba-Nya yang tiada inhisar. Ar-Rahman ialah sifat Allah tuan-tuan. Begitu juga dengan Ar-Rahim. Dia adalah dua nama Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim ni, dua nama Allah yang merujuk kepada sifat yang sama, iaitu rahmat. Dua nama Allah yang merujuk kepada sifat yang sama, iaitu rahmat, tapi tak serupa. Itu yang pelik sikit kan. Tapi sebenarnya tak serupa. Sebab tu namanya berbeza, tapi merujuk kepada sifat yang sama, iaitu bersifat mudah yang memberi rezeki akan hamba-Nya yang tiada inhisar. Inhisar maknanya yang tidak ada batasan ataupun had. Jadi Allah Azza wa Jalla dengan namanya Ar-Rahman, dia sangat-sangat pemurah kepada semua makhluk dia. Dia tak kira makhluk dia ni jenis apa, manusia ke, haiwan ke, tumbuh-tumbuhan ke. Dan kalau manusia tu Islam ke, kafir ke, Sharon ke,
Dia tak kira tuan. W. Bush ke, George W. Bush ke, jahat ke mana pun, Fir'aun pun, Haman ke, Qarun ke tuan, dia orang mandi basah dagu, makan kenyang. Dia bagi semua tuan. Dan sifat dia sangat-sangat pemurah. Selalu atau cacing tu dalam tanah, ada tak rezeki dia orang. Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat pemurah ni, dia melangkaui segala-galanya. Dia tak kira. Suatu tuan, janganlah kita tergilas sangat kalau kita tengok orang tak pernah jejak ke surau ni tuan. Dan tengok makin kaya, pangkat makin besar. Kita ni kuat pergi surau berdoa hari-hari ke? Macam tu juga kan. Tuan, belum tentu. Kita tak kata dia buruk kan, tapi makna belum tentu. Sebab Allah Ta'ala dia rahmat, dia pemurah. Dia sifat dia begitu. Ya? Dia Ar-Rahman. Dia murah untuk memberikan rezeki. Dan subhanallah, tengok kita punya alim ulama kita, dia terjemah pun dia kata Ar-Rahman tu yang maha pemurah. Mana kena dengan terjemahan yang disebut dalam bahasa Melayu itu. Memang sifat Allah Ta'ala tu begitu tuan. Ya? Adapun yang kita nak tuan, ialah daripada sifat Allah Azza wa Jalla Ar-Rahim, iaitu memberi nikmat akan hamba-Nya yang soleh. Saya tak faham dalam kitab kita ni, dia berhenti kat situ. Yang soleh. Jadi Ar-Rahim, kalau terjemah Melayu dia, kita kata yang maha mengasihani atau menyayangi. Jadi ini adalah sifat daripada rahmat Allah yang khusus, yang Allah Ta'ala bagi hanya untuk hamba-hambanya yang taat, yang soleh. Yang kita nak sangat tuan-tuan, rahmat Allah daripada nama Ar-Rahim ni tuan-tuan, ialah kat dunia ni memang kita nak juga kan? Tapi kalau tak dapat daripada sini pun, memang Ar-Rahman tu Allah Ta'ala bagi. Yang kita nak sangat ni tuan-tuan, dekat mana? Kat sana esok, dekat akhirat. Yang tu yang kita nak sangat. Yang Nabi SAW dia satu ketika duduk dengan sahabat-sahabat dia, dia kata lan yadkhula ahadukum al-jannata wala anta ya Rasulullah wala ana. Nabi duduk dengan sahabat-sahabat dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim. Nabi kata tak ada seorang pun masuk syurga. Tak ada seorang pun masuk syurga. Terkejut semua sahabat-sahabat. Wala anta ya Rasulullah, walaupun kamu tak masuk syurga wahai Rasulullah, walaupun itu Rasulullah, walaupun aku, illa an yataghammadani Allah bifadlihi wa rahmah, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan selimpah-limpahnya sifat fadl, ihsan dia dan juga rahmat. Tuan-tuan, kita masuk syurga itu bukan dengan amal kita yang sikit tu. Kita masuk syurga ni tuan-tuan kerana menagih simpati, belas kasihan dan sifat mengasihani yang ada pada Allah Azza wa Jalla. Itu yang sebenarnya. Allah Ta'ala bagi sebiji mata ni tuan-tuan, kita qiyamul lail sepanjang malam 30 tahun, 40 tahun, tak terbalas, tak terbayar. Ni kalau sebiji mata ni, kalau nak banding dengan apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni, ibadat kita, dah kurang tuan-tuan, bikin dosa lagi banyak. Kan? Jadi begitulah tuan-tuan. Mana kita nak sangat daripada Allah Ta'ala rahmat ni. Sebab tu orang meninggal pun kita doa Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa, mesti ada yang warham tu mesti ada. Kita nak sangat menagih sifat daripada Ar-Rahim ni, sifat rahmat, belah kasihan, sifat mengasihan Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hamba dia. Jadi tuan-tuan, saya ingat kita berhenti dekat sini pada malam ini. InsyaAllah nanti kita akan sambung dalam kuliah kita yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Akan datang kita akan guna kitab lain, buku saya tu. Kita sekali-sekala kita baca kitab yang moden. Lepas tu yang minggu dulu kita baca kitab klasik sikit kan. Jadi saya ingat sekadar itulah yang dapat disampaikan baik kepada Allah Ta'ala yang Muhammad diri kita sendiri, yang jika segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.